sama-sama hadir ke masjid ini untuk kita menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah dan diberikan kesempatan waktu untuk kita duduk sebentar tempat yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita meneruskan lagi kuliah subuh kita, iaitu kita membaca kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum ataupun kitab yang membicarakan mengenai hadis, mengenai sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada pertemuan yang terakhir telah pun selesai membincangkan mengenai kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di tempat yang baru, iaitu di Madinah, untuk mengembangkan lagi usaha dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah melalui satu fasa yang sangat menyukarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Walaupun Mekah itu adalah tanah tumpah kelahiran Nabi, tempat Nabi membesar, tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam habiskan permulaan hidupnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengembangkan dakwah Islam walaupun dengan terpaksa meninggalkan tanah tumpah kelahiran. Sebab itu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Mekah, Nabi memandang Mekah buat kali yang terakhir dan Nabi pun bersabda, wallah innaki la khairu ardillahi wa ahabbu ardillahi ila Allah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu minki. Nabi sebut, demi Allah, sesungguhnya engkau wahai Mekah adalah sebaik-baik tanah, sebaik-baik bumi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tanah yang paling dicintai oleh Allah. Dan kalaulah tidak kerana aku dikeluarkan daripada sini, maksudnya setiap hari Islam menerima tekanan, provokasi, akhirnya menyebabkan Allah mengizinkan Nabi keluar daripada Mekah untuk berhijrah. Barulah Nabi keluar, bukanlah Nabi saja-saja nak keluar. Tidak. Kalaulah tidak kerana apa yang dilakukan oleh Quraisy, tekanan yang diberikan oleh mereka, Nabi SAW takkan keluar daripada Mekah. Tetapi demi semata-mata untuk mengembangkan dakwah Islam, maka Nabi keluar. Dan Nabi kata, kalaulah aku tidak dikeluarkan daripada engkau, maka aku tidak akan keluar. So, daripada statement Nabi itu boleh difahami bahawa mencintai ataupun menyayangi tempat yang kita diami dalam tempoh yang lama itu adalah satu naluri semula jadi. Seorang itu bila dia duduk dalam satu tempoh yang lama, maka naluri semula jadi dia akan timbul rasa sayang dan kasih kepada tempat yang dia duduk itu. Dan dia bukan satu perasaan yang kita kata boleh dipandang, oh ini tak Islamik lah ni. Kita hendaklah apabila kita mencintai satu, kalau kita mungkin kita kata tanah air lah, perasaan mencintai dan menyayangi tanah kelahiran sendiri itu adalah satu perasaan yang Allah wujudkan secara semula jadi. Bukanlah satu perasaan yang tidak Islami ataupun kita kata menyeru kepada ketaksuban ataupun fanatik dan sebagainya. Tidak. Mencintai dan menyayangi tanah kelahiran sendiri itu Allah jadikan dia secara semula jadi ada di hati setiap anak watan itu. Sebab itu Nabi SAW sangat sayang kepada Mekah. Dan apabila Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi duduk di Madinah juga untuk satu tempoh yang lama, maka Allah Subhanahu wa taala juga menimbulkan dan menghidupkan perasaan sayang dan cinta Nabi ke Madinah, seperti mana Nabi sayang dan cinta ke Mekah. Sebab mustahil untuk seseorang itu apabila dia duduk dalam satu tempoh yang lama,
dia duduk dalam keadaan perasaannya itu tidak ada kasih dan sayang pada tempat tersebut. Sukar, melainkan begitu terpaksa. Tetapi kebiasaannya, naluri biasa seorang, bila dia duduk satu tempat itu dalam tempoh yang lama, maka dia akan sayang dan kasih pada tempat tersebut. Sebab itu kadang-kadang kalau kita tengok kita duduk di satu tempat yang lama, kemudian kita berhijrah, kita akan menceritakan, biasanya kita akan menceritakan yang baik-baik di tempat lama kita itu, walaupun boleh jadi pandangan orang lain berbeza dengan kita. Sebab naluri biasa, bila kita dah terbiasa duduk di situ, terbiasa dengan orang di situ, dengan cuaca di situ, dengan kehidupan kita di situ, dengan ekonomi di situ dan sebagainya, maka perasaan sayang dan kasih itu akan timbul satu hari demi satu hari. Sebab itu bila mana Nabi duduk di Madinah, Allah wujudkan juga perasaan sayang dan kasih Nabi ke Madinah. Nabi berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah aw asyad. Ya Allah, jadikan aku mencintai Madinah seperti mana aku mencintai Mekah. Sebab Nabi juga nak duduk di Madinah dalam tempoh yang lama, dan mustahil untuk Nabi duduk di Madinah dalam satu tempoh yang lama tanpa Nabi sayang dan kasih ke bumi Madinah. Sebab itu bila Nabi SAW keluar ke Mekah, keluar daripada Mekah, Nabi melihat seolah-olah pandangan terakhirlah kita kata, kemudian Nabi menzahirkan begitu kasih dan sayang Nabi ke Mekah. Dan bila Nabi sampai ke Madinah, kita dah pun cerita berkenaan dengan bagaimana sambutan orang Madinah terhadap Nabi dan juga Abu Bakar. Gembiranya mereka, laungan takbir dan sebagainya itu, seolah-olah mereka merasakan bahawa it's a dream come true lah, macam itulah. Mereka sentiasa mengimpikan Nabi datang ke Madinah. Akhirnya Nabi betul-betul datang ke Madinah, sampai disebutkan ataupun dimisalkan oleh sahabat yang menceritakan situasi kedatangan Nabi itu seolah-olah macam hari raya. Begitu mereka menzahirkan kegembiraan, keriangan dan sebagainya, kerana inilah yang mereka nanti-nantikan selama ini, kedatangan Nabi SAW ke Madinah. Dan kita juga dah cerita mengenai bagaimana Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk satu tempoh, dan ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam rumah tersebut yang kita boleh faham ataupun kita boleh ambil pengajaran daripada peristiwa-peristiwa tersebut. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan menceritakan mengenai dua perkara penting, dua elemen penting yang tackle ataupun cuba diselesaikan oleh Nabi SAW setibanya Nabi di Madinah. Dan sebelum kita menceritakan mengenai perkara ini, kita nak bagi sedikit latar belakang Madinah ini yang agak berbeza dengan latar belakang Mekah. Mekah ini dipelopori ataupun majoriti penduduknya itu orang Quraisy, Arab Quraisy, orang Arab tetapi bangsa Quraisy. Dan kita dah cerita mengenai politik Arab, bagaimana politiknya, ekonominya, sosio budayanya dan sebagainya. Dan Nabi datang daripada sana. Bila Nabi pindah ke Madinah, di sana juga orang Arab juga, tetapi bukan Arab Quraisy. Latar belakangnya tak sama, sosio budayanya tak sama, pemikirannya tak sama, walaupun mereka itu orang Arab juga. Di Madinah, kalau di Mekah, mereka ini Quraisy, dan mereka ini kita panggil beragama jahiliah lah, agama nenek moyang mereka, menyembah berhala dan sebagainya. Tetapi di Madinah, penduduk mereka ini kita boleh kategorikan kepada dua puak yang besar lah, iaitu yang pertama geng ataupun golongan Yahudi. Orang Yahudi dah duduk dan bertapak di Madinah lama dah, dalam satu tempoh yang agak lama. Dan mereka ini kabilah yang besar dan menduduki Madinah ini dan menguasai ekonomi Madinah. Malah mereka juga mempunyai cita-cita untuk menguasai politik Madinah. Atas sebab itulah apabila Nabi datang, antara orang yang paling kecewa, golongan yang paling kecewa adalah golongan Yahudi ini.
Sebab mereka tahu orang Madinah akan memilih Nabi sebagai pemimpin mereka. So mereka kalah dari sudut politik. Dan orang Madinah akan menjadikan agama pemimpin mereka sebagai agama mereka. Mereka kalah juga dari sudut agama. Dan mereka khawatir mereka juga akan kalah daripada sudut ekonomi apabila selama ini mereka menguasai ekonomi Madinah. Dan kali ini Nabi SAW datang sebagai pemimpin, dan kebiasaannya pemimpin akan membawa dasar yang baru, perspektif yang baru, approach yang baru dan sebagainya. Dan mereka risau kalau itu akan menyebabkan dominasi mereka di Madinah itu semakin berkurangan. Sebab itu golongan Yahudi antara yang paling kecewa dan risau bila Nabi SAW datang ke Madinah. Dan 3 kabilah utama orang Yahudi di sana adalah Bani Nadir dan juga Qainuqa dan Quraidah. Ini 3 lah yang kita pernah dengar. Baik, selain daripada orang Yahudi yang berada di Madinah dalam satu tempoh yang lama, ada juga penduduk asal Madinah daripada kalangan orang Arab. Yahudi ni bukan Arab lah, daripada kalangan orang Arab, iaitu kabilah yang terbesar didominasi oleh 2 kabilah Aus dan Khazraj. Ni kita panggil IC Madinah lah ni, kabilah Aus dan Khazraj. Mereka ni walaupun orang Arab, mereka bukan seperti Quraisy. Seperti yang kita katakan bahawa kabilah Aus dan Khazraj ini ada satu, kata apa, sebelum kedatangan Nabi SAW, mereka ni terkenal sebagai 2 kabilah yang saling bergaduh antara satu sama lain. Ratusan tahun latar belakang mereka ni bergaduh antara satu sama lain. Kejap Aus menang, kejap Khazraj menang, begitulah bertukar-tukar. Tapi sentiasa perseteruan dan permusuhan itu sentiasa kekal sampailah waktu kedatangan Nabi SAW. So bila Nabi SAW datang ke Madinah, Nabi memahami dengan baik latar ini, latar belakang Madinah ini Nabi faham dengan baik. Iaitu ada di antara geng Yahudi yang menguasai sejumlah besar orang Madinah punya politik, ekonomi dan sebagainya. Dan ada di sana Aus dan Khazraj yang walaupun mereka orang Arab, walaupun mereka sama-sama duduk Madinah, tapi mereka ni punya latar belakang bergaduh ratusan tahun. Nabi faham dengan baik situasi ini. Kerana itu bila Nabi mula-mula datang ke Madinah, Nabi nak selesaikan 2 isu besar ini dahulu. 2 isu besar, iaitu macam mana cara nak tackle golongan Yahudi ni, nak halau Yahudi ni. Mana boleh, Nabi baru datang 4 orang, tiba-tiba nak halau orang yang dah duduk ratusan tahun. Mana mungkin. Jadi tak nak, kena ada cara lain. Nak diamkan mereka, nak bagi mereka ni walaupun mereka berada di sini, tapi kita mempunyai kuasa ke atas mereka. Sebab orang Madinah lantik Nabi sebagai pemimpin. Mana mungkin Nabi pemimpin atas kertas, tapi orang Yahudi sebenarnya yang memimpin Madinah. Mana boleh macam tu. Dia jadi boneka lah. Tak mustahil Nabi nak buat begitu. Maka bagaimana Nabi nak memimpin Madinah? Dalam masa yang sama, Nabi boleh memastikan orang Yahudi tidak melakukan sabotaj ataupun tikam belakang apa dan sebagainya. Macam mana Nabi nak lakukan? Dan ini Nabi lakukan dengan cara Nabi menandatangani perjanjian di antara Nabi dan juga orang Yahudi. Nak halau begitu sahaja mustahil boleh buat, sebab Nabi baru datang dan orang itu duduk dah tempoh ratusan tahun. Maka nak selesaikannya adalah dengan perjanjian. Dan juga Nabi SAW satu lagi, Nabi nak selesaikan macam mana cara kita nak mendamaikan Aus dan Khazraj ini, yang telah melalui satu episod bergaduh dalam tempoh yang sangat lama. Dan peperangan terakhir sebelum Nabi datang, mereka masih berperang lagi. Dalam peperangan namanya peperangan Bu'ath, bergaduh lagi sebelum Nabi datang pun, dan bergaduh lagi. Dan Nabi SAW datang ke Madinah atas satu mandat yang sangat besar. Nabi bukan datang melancong, bukan datang ziarah keluarga, bukan datang nak shopping beli belah, tak. Nabi datang dengan satu mandat yang sangat besar. Mandat pertama adalah mandat peribadi Nabi sendiri, iaitu nak mengembangkan dakwah Islam dan mengekalkan survival Islam setelah melalui satu tempoh yang sangat getir ketika di Mekah.
Maka Nabi cuba mencari suasana baru, nafas baru, Nabi pergi ke Madinah. Itu satu mandat yang sangat besar, iaitu mandat berkaitan dengan agama. Orang Islam di Mekah hari-hari kena tindas, hari-hari kena tekan, hari-hari kena aniaya. Datang ke Madinah dengan harapan kita dapat hidup secara aman damai. Dan satu lagi mandat daripada orang Madinah sendiri, iaitu orang Madinah menjemput Nabi untuk menjadi pemimpin mereka. Ini satu mandat yang sangat besar juga. Nabi bukan datang 2-3 hari kemudian dah makan-makan, dah beli-beli barang sikit balik ke Mekah, tak. Nabi datang di atas jemputan untuk dijadikan pemimpin orang Madinah. So bukan datang saja-saja relax, tenang-tenang hati, tak. Datang dalam satu tanggungjawab yang sangat besar. Sebab itu bila Nabi SAW mula-mula sampai ke Madinah, Nabi tidak lenggang kaki lagi dah, tidak rehat lagi dah, terus bekerja. Daripada hari pertama Nabi berada di Madinah, bila selesai sahaja Nabi hari pertama Nabi di Madinah, Nabi dah mula merangka strategi. Hari pertama kita kalau pergi kerja, katakanlah tukar tempat kerja, orang tak kerja hari pertama, tak. Orang letak beg dulu, cari rumah sewa dulu ke apa segalanya, tak. Minggu pertama pun belum tentu kerja lagi, minggu depan baru fikir nak start betul-betul masuk office. Ini Nabi hari pertama Nabi datang ke Madinah, Nabi dah mula merangka strategi. Apabila unta Nabi Qaswa itu datang, Nabi SAW melihat unta itu, orang duk tarik-tarik tali unta tu supaya unta tu datang rumah mereka. Akhirnya Nabi SAW kata, da'uha fa innaha ma'murah, biar unta tu berjalan sendiri, nanti dia nak berhenti, dia berhentilah, tak payahlah tarik-tarik. So unta tu jalan, akhirnya dia berhenti di satu tempat dan dia pun duduk di tempat tersebut. Bila dia duduk di tempat tersebut, kemudian dia bangun balik, berdiri balik, dia langkah sikit, kemudian dia patah balik di tempat yang sama dia duduk. Akhirnya Nabi SAW dia tengok unta ni dah memang confirm duduk di sini. Nabi pun kata, ha hunal manzil, kita buat rumah kat sini. Tempat yang unta itu duduk, itulah tempat yang dijadikan oleh rumah Nabi SAW. Dan lepas daripada Nabi kata kita buat rumah kat sini, Abu Ayyub Al-Ansari terus ambil barang-barang Nabi yang ada di unta tersebut, terus bawa ke rumah dia. Di situlah Nabi SAW kata, al-mar'u ma'arahli. So kita ni nak hidup, mesti hidup dengan barang-barang kita. Tak boleh kita nak meneruskan kehidupan kalau barang-barang tak ada. Nabi SAW menganggap bahawa Abu Ayyub Al-Ansari punya tindakan itu membolehkan Nabi duduk di rumah dia. Dan disebabkan unta itu duduk di situ dan Nabi menjadikan itu rumah dia, sahabat-sahabat pun meminda rumah Nabi di situ. Dan berdekatan dengan rumah Nabi SAW itu, tempat unta itu duduk, itu Nabi dah merancang untuk membina masjid. Inilah taktikal pertama Nabi ataupun perancangan pertama Nabi ketika mana mula-mula datang Madinah, bina masjid. Bina masjid. Tempat yang Nabi SAW pilih untuk bina masjid itu bukanlah tempat yang biasa. Dia tempat yang merupakan dulunya adalah kubur orang musyrikin. Kemudian penuh dengan tinggalan binaan. Ada pokok-pokok tamar, ada ladang tamar, ladang kurma dan sebagainya. Jadi Nabi SAW pun minta sahabat-sahabat untuk clearkan dahulu kubur-kubur lama itu, dikambus ataupun dikeluarkan. Dan tinggalan-tinggalan binaan itu diratakan. Dan juga ladang-ladang tamar itu dipotong. Dan kawasan itu adalah kepunyaan 2 orang anak yatim daripada kalangan Bani Najjar. Kepunyaan 2 orang anak yatim, belum balik lagi ketika itu, daripada golongan Bani Najjar. Nabi pun panggil 2 orang ni. Kemudian Nabi panggil dia punya wali, pakcik dia, sebab nak berinteraksi dengan mereka, jual beli apa semua ni. Dia ketika itu belum balik, maka Nabi panggil wali dia yang menguruskan harta 2 orang ini. Nabi kata, aku nak beli tanah ni. Yang menguruskan itu kata, bal nahibuhu lak, kami bagi hadiah ya Rasulullah, free of charge. Mana mungkin kami menjual sesuatu kepada kamu, kami yang suruh kamu datang sini, takkan kami nak jual. Kami bagi free of charge.
Nabi kata tak, aku nak beli juga. So tawar menawar berlaku, akhirnya Nabi beli tanah tersebut. Lihat bagaimana Nabi SAW walaupun mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi para sahabat, sahabat ini begitu memuliakan dan menghormati Nabi, sampai kalau boleh nak bagi apa sahaja free of charge. Tapi Nabi tidak mengambil kesempatan atas apa yang sahabat lakukan terhadap beliau. Sama juga dalam kes Nabi nak hijrah itu, Abu Bakar dah readykan untuk Nabi unta, free of charge lah. Nabi kata tak, aku beli unta ni. Kalau ikut kita, orang nak bagi free. Selalu kita dengar kan nak beli barang, kawan kita jual barang, harga member tak ada. Bagi kita lagi, kita nak apa, privilege. Kita nak diskaun pula, tentang di member kita, dia yang jual, kita nak harga member. Kalau boleh kita nak free, dia bagi kita free. Setiap kali kita beli, dia nak bagi kita nak bagi free. Padahal patutnya belilah, patutnya sebab dia member lah kita bayar mahal. Kita suruh dia keep the change ke apa. Tapi kita pula minta diskaun kat dia. Kita nak guna seolah-olah itu sebab dia member, kita nak dapat diskaun dan sebagainya. Nabi SAW banyak kali momen sahabat kata, ya Allah, aku bagi free je. Ikut orang kita, baguslah terpucuk di cerita ulang mendatang. Tapi Nabi SAW malah Nabi membelinya. Nabi membelinya dengan harga. Samalah juga dengan kes tanah tadi tu, Nabi membelinya. Lepas tawar menawar sebagainya, Nabi beli. Lepas tu bermulalah tempoh pembinaan. Ulama sirah mengatakan lebih kurang dalam 12 hari tempoh yang digunakan untuk membangunkan masjid Nabi SAW. Masjid yang begitu simple tetapi sangat-sangat bermakna dan berfungsi. Fungsi dan peranan masjid itu bukan dinilai daripada gah ataupun besar ataupun hebat ataupun canggihnya masjid. Walaupun dia mempunyai kesan dan peranannya tersendiri, tetapi yang lebih besar peranannya adalah bagaimana orang yang datang untuk mengimarahkan masjid tersebut. Hebatnya masjid itu dilihat pada orang yang mengimarahkan masjid tersebut. Maka Nabi SAW ambil tempoh 12 hari. Malah begitu Nabi ni nak katakan baginda begitu serius terhadap projek pertama ini, Nabi sendiri menyingsing lengan, membanting tulang untuk sama-sama mengangkat batu untuk membina masjid tersebut. Dan Nabi SAW melihat para sahabat melaungkan syair, sebab waktu itu syair ni seolah-olah nak bagi semangat lah, nak bagi semangat. Macam kita zaman sekarang ni mungkin waktu hari raya nak bagi semangat kemas rumah, buka lagu raya macam tu lah. Tapi waktu itu syair merupakan ibarat satu alat untuk mereka berhibur. Sebutlah antara syair yang popular dibacakan oleh mereka ketika mana mereka bekerja untuk membangunkan masjid Nabi. Allahumma la aisha illa aishal akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kehidupan melainkan kehidupan di akhirat, maka bantulah orang Ansar dan orang Muhajir. Orang Muhajirin lah, iaitu orang Mekah yang berhijrah ke Madinah. Selesai dalam tempoh 12 hari itu, maka terbinalah masjid yang simple, yang zuhud, tetapi sangat-sangat bermakna. Tiangnya itu diambil daripada batang tamar. Atapnya itu daripada pelepah tamar. Tidak ada kapet, tidak ada simen, tidak apa tak. Semayang atas tanah sahaja. Nabi berkhutbah di sebelah pohon tamar. Tak ada mimbar yang begitu gah, begitu tidak. Nabi berkhutbah di sebelah pohon tamar. Pohon tamar itu jadi mimbar Nabi SAW. Sangat-sangat simple, tetapi inilah yang akan menjadi markas, tempat yang paling penting. Daripada sinilah Islam akan berkembang. Daripada kawasan inilah Allah akan memberkati Madinah. Sebab itu tidak ada tempat yang lebih mulia, lebih hebat, lebih berkat, lebih baik melebihi tempat yang dinamakan sebagai masjid. Walau hebat mana pun tempat itu, tidak akan boleh menandingi keberkatan yang ada di masjid. Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis, ahabbul biqa'i ilallah masajiduha.
tempat yang paling Allah cintai atas muka bumi ni adalah masjidnya. Maka kalau Allah nak turunkan keberkatan, kebaikan di satu tempat, turun di masjid dulu. Allah nak turunkan kebaikan di Senayan ini, turun di masjid dulu. Allah nak turunkan keberkatan, rahmat dan sebagainya untuk orang Senayan ini, turun di masjid dahulu. Sebab masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hebat tak hebat, besar kecil, itu tidak mengapa, tetapi asalkan dia masjid, tempat orang ibadat, maka dia akan dapat sebaik-baik tempat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan masjid di zaman Nabi SAW itu bukan hanya berperanan sebagai tempat untuk semayang sahaja, tempat untuk solat sahaja. Betul, masjid, tujuan utama bina masjid semayang lah, tujuan utama bina masjid semayang. Tetapi masjid di zaman Nabi, dan motif utama Nabi buat masjid, projek pertama Nabi di Madinah buat masjid, apa tujuannya? Untuk menjadikan masjid adalah tempat untuk segala-galanya bagi orang Islam. Nabi tak fikir pertama sekali nak bina pejabat ni, pejabat sebagai pemimpin utama. Kita ibarat Perdana Menteri macam tu lah, orang pertama, orang number one, orang number one di dalam kerajaan Madinah. Maksudnya Nabi lah orang yang akan dijadikan tempat rujukan dalam pentadbiran dan sebagainya. Bukan yang pertama Nabi bina pejabat dia, tak, tetapi masjid. Maksudnya apa? Tempat pentadbiran Nabi juga adalah masjid. Nabi mentadbir negara Madinah ataupun kerajaan Madinah itu daripada masjid. Sebab itu bila orang delegasi, orang asing datang ke Madinah nak berjumpa dengan Nabi, pertemuan rasmi, mereka jumpa di masjid. Nabi tak bawa dia pergi coffee house ke, pergi pejabat ke, pergi apa ke, tak. Jumpa di masjid. Selain daripada masjid merupakan tempat ibadat, tempat itu sebagainya, Nabi nak siapkan saf perang sebelum perang, sebelum pergi perang. Contoh nak perang ke Badar, nak perang ke Uhud, nak perang ke mana-mana, sebelum pergi ke sana nak persiapkan tentera Islam, persiapkan di masjid. Persiapkan di masjid. Nabi nak bagi taklimat ke, bagi peringatan ke, bagi wasiat ke, bagi di masjid. Hatta Nabi SAW apabila perang, sakit, ada sahabat yang cedera apa sebagainya, Nabi suruh mereka berehat di masjid. Sa'ad ibn Abi Waqqas bila perang, kemudian dia cedera di mata, dia cedera. Bila dia cedera, Nabi SAW minta sahabat binakan satu kawasan tempat rehat lah, kita panggil, di masjid, supaya orang datang untuk ziarah Sa'ad, ziarah di masjid. Istilah kita klinik kesihatan macam tu lebih kurang lah. Nak ziarah Sa'ad ibn Waqqas yang cedera di Khandaq, ziarah di masjid. Malah kita pun tahu bahawa apabila tibanya hari raya, Nabi SAW satu hari, Nabi waktu tu hari raya, Nabi melihat ada satu kumpulan daripada Habsyah sedang bermain pedang, sedang main pedang lah, main buat pertunjukan pedang. Ketika itu di masjid, ketika itu Nabi SAW berada sama-sama dengan Aisyah. Aisyah nak tengok main pedang tersebut, maka Nabi SAW pun dokonglah Aisyah. Di mana? Di masjid. Maksudnya apa yang berlaku di masjid itu lebih luas daripada ibadat. Di situlah urusan politik diselesaikan, di situlah urusan kemasyarakatan diselesaikan. Malah dalam satu momen ataupun kisah yang lain, Nabi pernah menjalankan hukuman ke atas orang yang ditangkap oleh tentera Islam di masjid juga, iaitu Sumamah bin Usal, diikat di tiang masjid. Ketika itu dia belum masuk Islam, Maksudnya proses menjalankan hukuman itu juga berlaku di masjid. Orang melihat orang Islam yang datang ke masjid untuk semayang, untuk itu, melihat orang ini sedang dihukum. Dan orang yang sedang dihukum itu melihat apa yang berlaku di dalam masjid yang dilakukan oleh orang Islam, semayang mereka, wirid mereka, baca Quran mereka dan sebagainya. Proses itu berlaku di masjid. Jadi sebab itulah Nabi SAW mula-mula Nabi buat adalah Nabi bina masjid. Bukan supaya orang semayang sahaja, tapi Nabi nak bagi tahu bahawa masjidlah bermulanya segala urusan orang Islam.
Dan apabila Nabi selesai bina masjid, Nabi pun mula step yang kedua, iaitu Nabi nak selesaikan apa yang berlaku di kalangan orang Aus dan Khazraj, iaitu perseteruan, permusuhan dan sebagainya. Sebab Nabi tahu bahawa kemenangan dan kejayaan tidak akan boleh datang daripada suatu kumpulan yang tidak ada persefahaman dan kerjasama. Mustahil. Kita tengok ada satu tim bola main sebelah orang, sebelah handal belaka. Sebelah ni memang kita kata memang taraf dunia lah. Lawan dengan satu tim bola, nama pun tak kenal, tak ada nama langsung. Kalau kita sebut 10 kali kita sebut pun tak boleh nak hafal. Yang ni baru sebut separuh nama kita dah boleh tahu siapa orang ni. Nak kata semua international player. Yang tim ni satu orang nama mungkin kita tak kenal. Tapi walaupun 11 ni handal, tapi semua fikir nak gol sendiri je. Kalau boleh nak bawa daripada tiang gol sana sampai tiang gol sini dia seorang. Tapi sebelah fikir gitu. Semua fikir dia lah yang nak paling gol scorer paling banyak. Lah semuanya bawa sendiri. Dapat bola seorang pun tak pasti. Kawan yang tim ni walaupun nak player tak terkenal, walaupun boot pun koyak, walaupun jersey pun tak ada nama, printed tak ada nama, tapi mereka main dengan penuh kerjasama. Sebab mereka tahu mereka nak lawan team power. Jadi coach tu kata tak nak kena main dengan kerjasama. Tak boleh saling menyalahkan, tak boleh ada sangka buruk, kena saling percaya antara satu sama lain. So mereka perancang strategi. Baik dapat bola daripada keeper, passing, akhirnya golkan, striker golkan. Yang kawan belah sana dengan keeper pun nak bawa seorang-seorang sampai ke depan. Last siapa yang menang? Pastinya tim yang penuh dengan kerjasama menang. Tim tadi walaupun 11 semua world class player, tapi tak menang. Dimalukan, dikalahkan dengan tim yang tak ada nama tu. Sebab apa? Sebab tidak ada kerjasama, tak ada saling percaya antara satu sama lain, sangka buruk, nak tikam belakang dan sebagainya. Dan itu adalah satu, kita kata apa, satu rahsia yang terbuka. Semua orang tahu kejayaan itu tak akan dapat melainkan dengan kerjasama dan saling percaya antara satu sama lain. Kalau main bola pun begitu, apatah lagi dalam urusan yang lebih besar, tentang negara, tentang agama dan sebagainya. So di sini macam mana orang Madinah nak dapat kemenangan? Macam mana mereka nak duduk dengan harmoni kalau mereka tidak ada percaya antara satu sama lain, tak ada kerjasama, saling bergaduh, tikam belakang dan sebagainya. Dan mereka dah lalui benda dan mereka sendiri tahu kepahitannya, tetapi tak ada yang nak mula dulu. Tak ada trigger factor tu tak ada. Semua ego saling, tak boleh lah aku dulu minta maaf, tak boleh semua. Akhirnya bila datang Nabi SAW, Allah jadikan Nabi lah sebagai faktornya untuk mereka berdamai setelah bermusuh ratusan tahun. Dan inilah antara faktor kejayaan yang utama orang Madinah. Selesai perseteruan, selesai permusuhan, bila mereka sama-sama duduk kerjasama, kemenangan akan datang. Itu sifir yang asas. So Nabi selesaikan perkara ini dulu. Panggil Aus, panggil Khazraj. Antara mereka dulu perlu berdamai. Antara mereka dulu perlu selesaikan masalah. Lepas mereka dah berdamai, dah sudi untuk lupakan kisah hitam, kisah lama dan sebagainya, Nabi mendamaikan pula ataupun merapatkan pula di antara mereka dan orang Muhajirin. Mula-mula selesai isu antara mereka dulu. Aus dan Khazraj ni bergaduh punya lama, selesaikan dulu. Okey, dah selesai, barulah Nabi rancang step yang seterusnya, iaitu bagaimana nak merapatkan di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Sebab Muhajirin ni geng-geng Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali ni, orang yang datang daripada Mekah, datang ke Madinah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ansar orang memang duduk di sana. Aus dan Khazraj. Bila orang Mekah ambil satu keputusan untuk tinggalkan tanah air, tinggalkan keluarga, tinggalkan kawan-kawan, tinggalkan harta, tinggalkan tempat tinggal, untuk duduk di satu tempat yang baru, yang asing,
itu satu pengorbanan yang sangat besar. Dan menjadi suatu kebiasaan kita ni bila mula-mula duduk di satu tempat yang asing, benda yang boleh menenangkan kita adalah orang yang berada di sekeliling kita. Contoh, kita datang ke satu tempat yang baru, tengok-tengok jiran baik, hari pertama dah bagi apa, makanan, kita akan rasa oh selesa duduk di sini sebab kita ada jiran yang baik. Datang ke office pula, office mate itu baik, dan kita akan rasa wah, aku boleh bertahan sini lama ni sebab tempat kerja ni walaupun baru tapi rakan-rakan office semua baik. Maka kita akan rasa selesa walaupun tempat itu tempat baru. Balik rumah nak pergi kedai, jumpa orang kedai tu, tahu kedai tu sangat baik dengan kita, jadi kita akan rasa makin lama makin selesa apabila orang di sekeliling itu membuatkan kita selesa, walaupun tempat itu sebenarnya baru sehari kita duduk. Kalau satu tempat itu walaupun dah bertahun kita duduk, tapi orang sekeliling itu tak membuatkan kita selesa, kita akan kekal tak selesa walaupun dah bertahun kita duduk di situ. Jadi Nabi SAW nak memberikan keselesaan, menghilangkan perasaan kerisauan daripada orang-orang muhajirin yang terpaksa tinggalkan segalanya itu. Nabi minta supaya orang Ansar berkorban. Cubalah memberikan keselesaan kepada orang muhajirin, sebab orang muhajirin dah berkorban banyak meninggalkan tanah air mereka. Sekarang tiba turn orang Ansar untuk berkorban, memberikan keselesaan kepada orang muhajirin. Dan kita pun tahu satu kisah yang sangat-sangat signifikan dalam kes ini antara Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad ibn Rabi'. Ini satu kisahlah di antara muhajirin, wakil muhajirin Abdul Rahman bin Auf, wakil Ansar Sa'ad ibn Rabi'. Nak mengisahkan bagaimana Nabi nak cuba break the ice lah antara muhajirin dengan Ansar ni, supaya orang muhajirin ni rasa seronok lah walaupun terpaksa tinggalkan tanah air, tapi mereka tak rasa keseorangan. Jadi Nabi panggil dan Nabi gabungkan, Nabi datangkan persaudaraan. Antara satu kisah yang masyhur dalam bab ini adalah Sa'ad ibn Rabi'. Dia kata apa? Dia kata ke Abdul Rahman bin Auf, inni aktsarul ansari malan. Aku ni antara orang Ansar yang paling banyak harta. Orang kaya lah, orang kaya Ansar. Aku bagi separuh daripada harta aku kepada engkau. Sebab harta dia banyak. Jadi kalau cut separuh tu, bahagi separuh tu, tak terkesan bagi dia. Separuh harta aku bagi engkau. Kemudian aku juga ada isteri lebih daripada satu. Ada isteri lebih daripada satu. Aku talakkan seorang, ceraikan seorang, habis iddah kau kahwin dengan dia. Ini kita panggil kerja gila lah patutnya. Tak ada orang harta boleh fikir lagi, boleh gagahkan lagi bagi harta. Bagi isteri ni kita kata beyond benda yang kita tak boleh nak fikir lah. Tapi nak kata itulah kesanggupan dan pengorbanan yang dilakukan oleh orang Ansar. Sampai benda yang bersifat peribadi pun mereka sanggup berikan. Tapi dia cerai lah, maksudnya cara yang betul, cara yang syar'i. Dia cerai, dia kata lepas habis iddah kamu kahwin dengan dia. Tapi Abdul Rahman bin Auf, dia cakap dengan seorang yang business minded. Dia bukan cakap dengan orang biasa-biasa. Sa'ad ibn Rabi' sedang bercakap dengan Abdul Rahman bin Auf. Dan kita tahu business minded ni bukan orang yang senang-senang untuk mengemis duit orang. Tidak. Walaupun Nabi SAW minta orang Ansar berkorban, tapi Abdul Rahman bin Auf kata, aku tak nak harta engkau, bini lagi lah tak nak, tapi aku nak kau tunjukkan aku mana pasar Madinah. Madinah punya pasar mana, maksudnya tempat untuk berniaga mana. Abdul Rahman bin Auf nak tempat untuk berniaga, sebab dia orang bisnes. Campaklah kat mana-mana pun dia boleh jual. Macam orang bisnes kita kata, waktu dia dekat sekolah menengah dia jual karipap, waktu dekat dia sekolah dekat universiti dia jual internet, waktu dekat lepas dia bekerja dia jual benda yang lagi besar lah. Tapi dekat mana pun tempat dia duduk, dia akan jual barang, sebab dia orang bisnes. Contoh macam tu lah, apa barang yang dia boleh jual dia akan jual, sebab dia nak dapatkan duit. Jadi Abdul Rahman pun bin Auf itu begitu. Bila ditunjukkan pasar, tempat berniaga, dia pun start berniaga dalam tempoh yang sekejap. Dalam tempoh yang sekejap dia mampu untuk mengumpul harta yang banyak. Maksudnya dia mampu untuk mengaut keuntungan yang banyak atas perniagaan yang dia lakukan.
Kita boleh faham di sini bahawa Abdul Rahman bin Auf ni dia naik, dia kaya memang disebabkan otak dia yang geliga dalam bab bisnes. Bukan kerana mak ayah dia orang kaya, bukan anak bangsawan, bukan kerana dia ada kabel besar-besar, tak. Kita bayangkan dia ni baru datang ke Madinah, dia baru kenal orang Madinah, pelanggan pun dia tak tahu. Kita selalu dengar kalau kita nak jual barang, kita kena kenal siapa kita punya target customer. Bila kita dah kenal lah, rapat dengan dia itu, maka senanglah kita jual barang kita. Abdul Rahman bin Auf, dia baru datang ke Madinah. Orang yang nak beli barang dia ni orang Madinah lah, tapi dia boleh mampu untuk mengaut dan meraih keuntungan dalam satu tempoh yang sekejap, menunjukkan bahawa memang dia benar-benar mahir dalam bab perniagaan. Sehingga sampai 1 tahun dia pun nak kahwin. Baru dia nak kahwin lah, tadi dah offer, dia tolak dah. Dia pun nak kahwin dengan seorang wanita Ansar, wanita Madinah lah. Bila dia kahwin, esok tu Nabi SAW perasan ada minyak wangi yang dia pakai. Minyak wangi ni orang tak pakai melainkan semalam dia kahwin. Jadi bila dia perasan tu, Nabi pun tanyalah, asal pakai minyak wangi? Dia kata, semalam aku kahwin wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyuruh Abdul Rahman bin Auf, Nabi kata, awlim walau bisyah. Kalau dah kahwin tu, buatlah majlis walimah, walaupun hanya dengan menghidangkan seekor kambing. Walaupun zaman itu kambing ni ibarat makanan ruji lah. Kalau kita kambing gaul kepala juga mahal. Zaman itu makanan ruji lah kambing itu. Sebab memang mereka ni bela kambing, macam kita lah bela ayam, makanan ruji kita ayam lah. Jadi buatlah walimah, buatlah majlis kenduri, walaupun hanya dengan menghidangkan seekor kambing. Jadi Abdul Rahman bin Auf dalam tempoh sekejap bukan sahaja dia mampu untuk membina kekayaan, malah dia mampu untuk kahwin pula lepas tu. Menunjukkan bahawa memang dia merupakan seorang yang hebat lah dalam bab niaga. Tapi kita nak katakan bahawa kisah itu, bagaimana Sa'ad ibn Rabi' sanggup berkorban, memberikan separuh harta dia, dan yang lebih dahsyat, sanggup untuk memberikan barang peribadi dia, iaitu isteri dia, untuk dinikahi oleh Abdul Rahman bin Auf. Sedangkan Abdul Rahman bin Auf dia pun tak kenal sebelum ni. Tapi itulah yang Nabi nakkan, pengorbanan yang dilakukan oleh orang Ansar kepada orang Muhajirin, setelah orang Muhajirin terlebih dahulu berkorban apabila meninggalkan tanah air mereka. Sampai satu tahap, nak katakan pengorbanan mereka antara Muhajirin dengan Ansar ni, persaudaraan yang Nabi dah aturkan ini, sampai satu tahap mereka ini saling mewarisi antara satu sama lain. Maksudnya orang Ansar punya harta, kalau mereka meninggal, orang Muhajirin boleh warisi harta mereka. Sedangkan kita tahu bahawa kita tak boleh mewarisi orang lain punya harta, melainkan kita adalah ahli keluarga. Malah ada ahli keluarga yang bukan ahli waris pun. Dia ahli keluarga tapi bukan ahli waris. Sebab pewarisan ini dia dah ditetapkan oleh hukum syarak, iaitu mesti ahli keluarga. Tapi nak katakan bahawa begitu persaudaraan mereka ni kukuh dan rapat, sampai mereka saling mewarisi harta satu sama lain walaupun mereka bukan ahli keluarga. Sebab apa? Sebab ketika itu orang Muhajirin tak ada duit, harta tak ada, apa tak ada. Bagaimana mereka nak hidup? Jadi ketika itu masih lagi dibenarkan untuk seorang itu mewarisi harta saudaranya, sedangkan saudaranya itu bukan ahli keluarga mereka. Tapi bila mana tempoh waktu berjalan, lepas orang Muhajirin membina kekayaan sedikit demi sedikit, kemudian bila mereka masuk perang, Islam menang, ada harta rampasan, Nabi pun mengagihkan harta rampasan. Setiap kali masuk perang, bila menang ada harta rampasan, Nabi pun agihkan. Dan Nabi dahulukan orang-orang Muhajirin. Jadi mereka dah ada harta lah, dah ada tanah, dah ada sikit-sikit harta. Bila mereka dah ada harta, barulah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Quran menghapuskan peraturan pewarisan harta di antara mereka, iaitu kalau nak wariskan harta mesti ahli keluarga. Sebelum tu tak. Sebelum tu orang Muhajirin boleh mewarisi harta orang Ansar walaupun mereka bukan ahli keluarga. Tapi bila mereka sendiri dah dapat bina kehidupan, dah ada harta sedikit,
habis sistem ataupun peraturan pewarisan tanpa ahli keluarga itu dihapuskan. Lepas daripada itu, nak mewarisi mesti di kalangan ahli keluarga sahaja, seperti yang diamalkan sekarang lah dalam kita punya sistem pewarisan. Cumanya kita nak menggambarkan bahawa begitu rapat dan kukuhnya persaudaraan yang dibina oleh Nabi SAW di antara Aus dan Khazraj, dan juga di antara Muhajirin dan Ansar. Selesai dua isu penting, iaitu persaudaraan dan juga bina masjid. Sekarang ini tinggal satu lagi isu, iaitu orang Yahudi tadi tu, yang duduk di Madinah dalam tempoh yang lama, tapi Nabi tahu track record orang Yahudi ni macam mana. Nabi tahu sejarah mereka, bagaimana mereka buat dengan nabi-nabi mereka, bagaimana mereka mendabik dada. Mereka lah bangsa paling mulia atas muka bumi ni kerana Nabi datang di kalangan mereka. Tapi sampai satu tahap mereka bunuh nabi-nabi mereka. Nabi tahu sejarah khianat mereka dan sebagainya, tapi Nabi tak boleh untuk halau mereka begitu saja, sebab mereka ni IC Madinah. Nabi baru datang, baru dapat PR. Mustahil Nabi nak keluarkan satu keputusan untuk halau mereka. Tapi dalam masa yang sama, Nabi terpaksa fikir tindakan supaya mereka tidak akan tikam belakang, supaya mereka tidak akan buat satu pengkhianatan, sebab Nabi tahu begitu liciknya mereka. Mustahil Nabi boleh mentadbir dengan aman di Madinah kalau Nabi tidak mendiamkan mereka. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi buat satu piagam ataupun satu kerjasama yang kita akan bincangkan tentang kerjasama ini pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pagi ini dapat kita sedikit manfaat dan faedah daripadanya, insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.